Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi video saya kali ini saya nak tunjuk ataupun nak share dengan anda semua bagaimana untuk staff UTHM lah, bagaimana kita nak bermula ataupun menghasilkan TDAT file daripada menggunakan T++ punya software lah, yang digunakan pakai oleh UTHM dalam menghasilkan jadual akademik. Jadi untuk data entry dia ada dua cara yang boleh kita pakai. Pertama, kita menggunakan method data entry. So maksudnya kita perlu menggunakan data entry punya inilah section, kemudian daripada data entry itu kita import masuk ke T++. Jadi dua method yang kita boleh pakai, ataupun kita terus bermula dalam T++ punya software. So terpulang pada masing-masing lah. Tapi pada saya, untuk yang latest ini, data entry ni ada sedikit limitation. Jadi better kita terus bermula menggunakan software T++ secara terus. So kita create kita punya properties untuk jadual dekat kita punya T++. Kemudian kita terus boleh masukkan segala detail dan terus untuk proses seterusnya lah. Okey, so perkara pertama apa yang perlu kita buat adalah kita perlu buka lah kita punya T++ punya ni, kita punya T++ punya software. So biasanya dalam file ni untuk AJK baru, biasa kita akan dapat bagi dia di satu folder ni lah. So satu folder ni ada mengandungi semua data untuk T++. Jadi perkara pertama, dia kena install lah, ataupun dia kena pastekan dekat dia punya PC mana-mana directory, kemudian dia boleh run the software lah by clicking this application punya file ni .exe. So bila double click, so you akan dapat interface ni lah. So bila kita guna interface ni, perkara pertama yang perlu ada adalah kamu kena ada username dan password. So basically benda ni akan diberi oleh pihak PPA. Jadi gunakan yang tu untuk pertama sekali masuk. Okey, kemudian kamu boleh remember me lah. Kemudian untuk next, boleh kita pilih sama ada kita nak go offline ataupun kita secara online. So kalau kita klik OK ni, so dia akan pergi online lah. Maksudnya dia akan menggunakan username dan password ni untuk akses. Okey, kalau tak ada, memang tak boleh pergi offline ataupun online. So bila you dah pertama kali dah login dekat kamu punya PC menggunakan username dan password yang diberikan, next you boleh pakailah nak pergi either go offline ataupun online. Apa beza dua ni? Go offline ni, so maksudnya bila you dah buat editing, you dah siap properties dalam kamu punya timetable plus tu, tapi kamu tak boleh upload directly ke web, timetable punya jadual dekat web sana lah. Jadi kamu kena keluar balik, kamu kena online kan, by login balik kat sini, klik OK ni, kamu akan jadi online. Kemudian kamu boleh direct upload kamu punya properties yang kamu dah generate tu ke timetable yang dekat web. Okey, so itu saja beza dia lah. Alright. Okey, so untuk masuk ni kita kena klik OK je lah. So saya guna online sahaja. Okey, so klik OK. Okey, so lepas kita login, kita akan dapat dia punya kata interface macam ni lah. So okey, so ini antara file-file tidak yang dah pernah saya buka lah. So dia akan appear dekat sini lah. Okey, so untuk pertama kali, contohlah kita nak bermula untuk semester ni, jadi sama ada kita boleh buka TDAT yang dah sedia ada. Sebagai contoh, saya buka yang JKM ni, ataupun kita buka TDAT yang sedia ada, ataupun kita create yang barulah. So new timetable ni. Tapi risiko dia adalah kita akan berhadapan, mungkin kita punya timetable structure tu akan berbeza dengan fakulti-fakulti lain. So itu agak risiko. Kalau kita buat macam tu, kemungkinan kalau kita punya timetable structure kita berbeza, kemungkinan kita kena redo balik kita punya kerja apabila kita nak betulkan balik kita punya timetable structure. Jadi untuk kebaikan kita adalah lebih baik kalau kita, sebagai contoh lah, saya ambil satu contoh. So ni SEM 2. So katakan saya nak create semester baru. Saya just double klik file lama ni.
So nanti dia akan buka lah. Okay, so ini dia punya file yang sebelum ni. Contohlah ini SEM 2 2021-22. Jadi dekat sini yang pentingnya adalah timetable structure ni. So kalau yang ni salah, so nanti kalau kita dah buat siap semua, tiba-tiba salah, tak sama dengan yang PPA setting, memang kita kena ubah balik. So bila kita ubah balik structure ni, kita apply, memang kita punya timetable output ni dia akan hilang. Okay, so saya cerita sikit dia punya timetable ni. Dekat sini interface dia ni, dia ada beberapa perkara lah yang kamu kena tahu. So dekat sini adalah tempat kita akan buat kita punya kerja. Okay, so dekat sini kita akan create kita punya file. So perkara pertama kita kena save dulu lah. Okay, kat sini kita kena save lah file, save as. So kita akan save lah nama apa yang kita nak save kan. Contoh kalau buat by jabatan, kita save lah. Biasanya kita akan save by fakulti lah. Contoh PPD, SEM 2. Contohlah kita buat SEM 1 nanti. SEM 1, 22, 23. Okay, revision 1. Jadi kita save. So dia akan keluar file barulah kat bawah ni. Okay, mana tadi? SEM 1, okay ni. So yang sama ya. So bawah ni dia ada folder. So folder ni folder yang sebelum ni, yang dah pernah dibuat. Apa yang ada dalam folder ni? Sebenarnya ni ada properties untuk kita punya cohort. Ini mengikut tahun. Contoh JKA dia susun mengikut tahun, dan juga baru ada dia punya cohort, dan bawah cohort dia ada section. So bawah section dia ada kursus, kemudian dia ada bawah kursus tu ada kuliah, dan juga barulah properties kursus tersebut. So dekat sini kita punya intention adalah kita nak hasilkan properties ni. So cara penyusunan folder ni bergantung kepada jabatan masing-masing lah. Ada yang grupkan by cohort, ada yang grupkan by kursus saja, ada yang grupkan by section. So terpulang. Okay, alright. So kat sini saya cerita sikit interface dia. So kat sini dia ada dua benda. So kalau tengok kat sini dia ada database, web, timetable, window dan help. So kat sini ada database umum, keseluruhan. So kat sini pun dia ada satu lagi database data ni. So kat sini pun dia ada course list, lecture list, merge list, same time list, raw data. So dekat sini kalau perkara pertama, mungkin kalau PPA ada bagi kita database baru, so kita kena upload lah database baru tersebut. Contoh dia bagi cost management, so kita kena upload cost management. Ataupun kita boleh tambah direct dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni saya buka bawah tab data. So dekat sini dia ada keluar fizik dan semua ni lah. Ini kalau by default semua ni tak ada, kosong sahaja. Kalau sebab apa kat sini dah ada? Sebab dekat sini dah ada folder ni. Okay, let's say saya delete lah semua ni. Contoh saya buang semua, saya delete rencai. So saya delete ke semua ni. Sorry, saya tinggalkan JKM je. Saya delete sebagai contoh nanti. Saya delete. Saya delete semua lah. Bagi contoh saya delete semua. Okay, so kita delete semua. So dia akan hilang lah. So dekat timetable output ni semua dah tak ada, kosong. Tak ada slot yang dimasukkan langsung. So hitam-hitam ni saya cerita balik kenapa dia jadi hitam. Okay, by default sebenarnya semua benda ni tak ada. Okay, ruang ni memang tak dikeluarkan langsung dekat sini lah, kosong. So dalam kes ni kita ambil jalan mudah. Kita buka daripada file yang lama. So dia dah ada bilik-bilik yang kita akan pakai lah. Okay, so data tadi dah tak ada lah, dah kosong. Course list pun kosong, lecture list pun kosong, merge list. Merge list ni dia akan tetap ada kat sini. Kalau kita nak clear kan pun tak ada masalah. So kita boleh create kita punya merge list yang baru. Sebagai contoh saya delete merge group. Sekejap, dia kena select atau delete. So dia akan hilang lah. So akan hilang merge group tersebut. Okay, so kita boleh delete terus. Okay, yang ni delete section from merge group. So kita akan masukkan section, sebenarnya dah ada section dan sebagainya lah. So kalau kita delete merge group, dia akan hilang semua. Delete all merge group, semua akan hilang lah. So sekarang ni kita tak ada langsung merge group. Okay, same time list, raw data validate dan sebagainya. Biasa kita akan buat sampai course list, lecture list, merge list ni kita akan check. Raw data ni kita akan tengok lah sikit. Okay, kemudian itu bawah data tab. So same time table output ni dah dekat mana kita nak slot. Maksudnya kursus tersebut dekat bilik mana, pada waktu bila, pada hari apa. Okay, so ni kita ada Sunday, Monday sampai Thursday lah.
Okey, so ini slot-slot yang available lah. Sebab yang hitam ni tak boleh orang kata tak boleh di slot lah sebenarnya, berdasarkan kepada constraint tertentu. Constraint apa? Maksudnya mungkin MTK PPD ni di-share dengan fakulti lain. Jadi waktu ni dah di-slot oleh fakulti lain, so kita hitamkan lah supaya menjadi reminder untuk kita semua tak masukkan slot kita dekat situ. Dan juga ianya penting bila kita hitamkan ni, bila kita auto generate kita punya table ni, kita boleh slot manual dan juga kita boleh slot secara auto generate. So auto generate dia akan masuk di mana-mana slot yang warna putih ni, yang tak dihitamkan ataupun kita tak limitkan ni. So kalau kita terlupa nak tutup, mungkin akan berlaku clash lah, sebab kita dah masuk kat situ, rupanya slot yang sama diguna pakai oleh fakulti lain untuk bilik tersebut. Jadi so kita kena check lah, kalau kita pakai ruang ni daripada fakulti lain, kita pinjam dengan fakulti lain, so make sure ruang yang kita tak pakai ataupun ruang yang dah di slotkan oleh fakulti lain kita hitamkan. Okey, so tu table output data grouping. So grouping ni kita boleh group lah, nanti kita tengoklah sedikit nanti. Okey, nak delete semua grouping pun boleh, tak ada masalah. Okey, so timetable structure, my advice is you dah buka yang ni, jangan usik apa-apa kat sini lah, cuba double check sahaja sebelum kita mula kerja. Tu sahaja supaya timetable structure ni adalah betul, mengikut yang PPA setkan. Okey, so ni report ni sangat penting. Kalau kita dah buat auto generate nanti, ada slot yang keluar kat sini yang maksudnya dia tak boleh nak dislotkan dekat timetable output ni. So kita baca dekat report ni kenapa dia tak boleh masuk, reason of failure tu kenapa. So kita bacalah. Mungkin dia kata bilik yang kita setkan dekat properties tu tak ada. Jadi kita tengok balik bilik apa yang kita setkan. Rupanya kita nak pakai lab, kita letak BK. So memang dia takkan masuk dekat lab. Okay, alright. So nanti saya cerita kat mana BK, kat mana lab tersebut. Okey, so tree structure. So biasanya kita akan ada benda ni dahulu. So let's say macam mana kerja kita. Perkara pertama, kalau kita dah ada data entry, kita boleh import masuk. Kalau kita buat dekat data entry, kita boleh import masuk. Copy kita punya folder yang kita buat kat data entry, masuk kat sini. Tapi hari ni saya tak tunjuklah yang tu sebab kita punya latest software ini, saya tengok data entry dia tu agak tricky sedikit lah. So ada function yang limited, yang tak sesuai dengan kita punya cara penyusunan. Jadi kita terus shortcut, kita guna dekat bahagian sini. Okey, so katakanlah saya daripada Jabatan Mekanikal, saya nak masukkan data ataupun properties berkenaan kursus mekanikal. Jadi apa perlu saya buat? Saya kena create folder saya sendirilah. Okey, so saya klik dulu dekat sini, kemudian saya klik folder. So dia akan keluarlah, dia akan minta kita namakan grup tersebut. Saya letak JKM. Okey, jadi bawah sini dah ada saya punya folder. Jadi bawah JKM ni kita ada dua batch, budak tahun 1 dan budak tahun 2. So katakan saya nak buat 2 lah. Okay, saya klik JKM. So dia klik folder ni akan jadi sub kepada folder JKM tersebut. Okay, so saya letak DAM 21. Okay, ini budak tahun 2. Okay, kemudian saya klik lagi sini, tak DAM 22. So ini budak tahun 1. Katakan ada 2 kohort. Jadi dekat sini saya nak masukkan kursus. Nak masukkan kursus ataupun kalau saya tak nak masukkan kursus pun boleh. Ataupun yang ni tadi saya nak rename balik. So kita boleh rename ataupun kita boleh klik F2, kita rename balik. DAM 21 group A, G, A. Satu macam ni pun boleh, tak ada masalah. So katakan kat sini kita ada 4 grup lah. Bawah ni lagi, sorry, DAM 21G B. So katakan saya ada 2 grup lah, saya letakkan 2 grup. Yang ni saya rename balik F2 GA. Setiap satu ni saya ada 2 grup. Okay, alright. So boleh refresh balik. Okay. Okay, so tu saya dah create cohort. Okay, so sekarang bawah cohort ni dia ada kursus. So klik cohort tersebut, bagi folder. Kursus apa? Contohlah DAM 13803 technical.
Okey, so lepas kita login, kita akan dapat interface macam ni lah. So macam mana kita nak mula? Adalah, okey, dia ada beberapa cara lah. Sama ada kita start daripada scratch, iaitu kita create kita punya timetable file. So kita rename dan sebagainya lah. Tapi yang ni agak risiko. Sebab apa? Kita akan ada konflik dekat sini nanti. Timetable structure ni agak risiko. Kalau timetable structure kita tak sama dengan yang PPA create, kita dah buat siap kita punya, tiba-tiba timetable structure kita ni berbeza. Jadi kita kena edit balik kita punya timetable structure. So kita punya properties kat depan tu akan kacau. Jadi saya tunjuk kamu cara yang shortcut lah. So yang ni saya tak nak buat. No. So cara kita adalah kita akan buka file yang lama ni, yang dah ada kat sini. Macam saya dah ada banyak kat tepi ni, file ni. Sebab ini ada sem yang sebelum ni lah. Katakan kamu buka kat sini kosong, tak ada apa. So you boleh import lah, masuk. Import timetable file. So you import timetable file. You cari timetable file, TDAT file. Cari TDAT file. Saya ambil sampel ni. Okey, ambil TDAT file. So katakan saya ambil je yang ni, cuba contoh open. So klik open. So nanti dia tanya synchronization will update the database of the program with the data of this timetable. Yes. So kita klik all sahaja, klik OK. Nanti kita akan tunggu sekejap. Okey, kemudian kita akan dapat satu pop-up ni. Dia cakap synchronize data complete, klik OK. Kemudian dia tanya kita nak save tak? Save lah. Okey, so kita letak tu nama. Katakan kita nak buat yang next punya timetable punya data. Katakan kamu ni lah orang pertama yang nak buat data ni. Kemudian nanti lepas ni kamu akan pass kepada jabatan lain lah untuk buat editing. Jadi kita letaklah PPD. Okey, SAM 12223 revision 1. Klik save lah. So dia akan appear lah dekat tepi ni. Mana ni? Ni. Okey, so dia akan ada kat sini. So ni dah tukar jadi nama yang barulah. Okey, so dalam file ni dia dah ada lah properties. Kalau kamu tengok dia ada nama yang ni, dia punya main file. Kemudian dalam ni dia ada folder-folder ni. So folder-folder ni, dia dah ada folder ni. So ada banyak folder dan properties sebenarnya. So ini adalah hasil daripada kerja JK Jada buat tu dalam untuk semester yang sebelumnya lah. Jadi kita ambil file yang lama sebenarnya sebab kita nak dapatkan timetable structure yang sama dengan yang disetkan oleh PPA. Itu sahaja. Kalau kamu nak setkan balik boleh, tapi tolong jangan ambil risiko lah. Sebab kalau silap kita set, dia akan ada beberapa isu lah. Okey, so sekarang ni kat sini kalau kita tengok timetable, dia ada beberapa tab kat sini. Okey, so dalam kat atas ni saya cerita kat atas ni lah. So kat atas ni kita ada file. So dekat file ni kita boleh create new, open, kita punya ni save as, export. So export ni kita pakai bila kita dah siap semua data kita kat sini, dah siap generate, kita boleh export kita punya timetable ni, timetable file jadi TDAT file. So itulah data file TDAT yang kita share dengan jabatan lain. So you export data nanti, dapat TDAT file yang terkini tu, so bagi kat jabatan lain untuk buat editing. Import tadi yang kita buat, kita import timetable file. Contohlah kamu terima file tu daripada jabatan lain, kemudian kamu import melalui sini. Okey, so property, reset database dan everything ini kita tak buat lah biasanya. Okey, edit, okey, view database ni adalah database keseluruhan. So kalau kamu nak tengok cost management, apa yang ada dalam cost management, klik. So kat sini inilah cost-cost yang telah didaftarkan ataupun yang ada dalam database terkini. So kalau kamu ada kursus baru, kamu boleh tambahlah dekat sini. Okey, create new cost, kemudian kamu kena masukkanlah properties dia nanti. So make sure kursus, kalau katakan kamu, jabatan kamu ada kursus baru untuk program baru sebagai contoh, ataupun program lama telah dimurnikan, make sure benda tu dah diluluskan senat dan juga telah dimaklumkan kepada pihak PPA. Okey, buat database kita juga ada room. So room ni ada bilik lah. So bilik ni biasanya kita akan ada daripada kampus Pakuh sampai ke Parit Raja lah. Okey, database lecture ni pun pensyarah. Pensyarah ni biasanya pensyarah daripada kita punya jabatan lah. Ada jugalah kalau QH ni biasanya dah pernah terlibat dengan kita, akan appear dekat sini lah. Biasa PPD adalah pensyarah dia bermula dengan A kat depan ni. Okey, A. So you boleh create juga pensyarah baru kat sini. Contohlah kamu ada pensyarah 9, so you boleh create pensyarah 9 lah dekat sini. So create new ni dia akan keluar lah. So you akan letakkan nama apa semua dan sebagainya.
nak mudah pun kita boleh buka yang dah sedia ada, kita boleh buat edit, okey, dan sebagainya lah. Okey, so kalau tengok daripada semua database tadi tu, dia ada butang export dan juga import. So export import ni, dia boleh export database yang dah ada kat sini, keluar jadi CSV punya file, dan nanti you edit kat situ dan masukkan balik pun boleh ni dengan menggunakan import punya function. So you boleh edit dekat CSV file ataupun you boleh edit kat sini. So basically benda ni kita pakai dekat data entry punya software. So jadi dekat sini T++ ni dia macam main punya software. Jadi kita boleh terus buat editing kat sini lah, lebih mudah sebenarnya. Okey. Alright, so itu database web ni adalah bila kamu dah selesai nanti kamu punya timetable ni, so kamu nak export kamu punya result timetable ni ke website PPA ataupun timetable UTHM lah. So kita akan pakai tab web ni. Okey, adalah nanti kita akan tengok lah macam mana kita nak export ke web. Timetable, so dia kat sini, ini pun penting. Tab ni kamu kena tengok nanti kamu nak show section, hide section, show room, show cost group dan sebagainya. Kamu nak tengok yang mana room display, room mana yang kamu nak display dekat kamu punya timetable output dan sebagainya lah. Nak print nanti, ini kita nak print nanti pun boleh tengok bila kita nak print dekat sini preview and printing ni, so you kena set up lah printer. So you nak print, so kamu nak tengok, contohlah kamu nak print untuk jabatan kamu saja JKM. Jadi pensyarah JKM saja yang kamu nak nampakkan. So kamu kena hide lah pensyarah jabatan lain. So kamu kena keluarkan pensyarah kamu. Unhidden lecturer ni adalah pensyarah bila kamu print dia akan keluar. So macam hidden lecturer ni dia akan tak keluar lah dah dekat kamu punya print, result printing tu nanti. So itu dia punya function lah. Okey, kemudian untuk tree structure, kemudian kat atas ni samalah dia punya icon saja. So refresh the whole database. So kat bawah ni kita ada tree structure, timetable output, data, grouping, timetable dan sampailah preview and printing. Untuk tree structure, dekat sinilah kita akan create properties, kursus yang akan dimasukkan dalam timetable untuk semester tersebut. Okay, jadi dekat sini lah kursus-kursus, properties kursus tu yang kita akan masukkan nama pensyarah kursus, nama kursus tu, berapa jam kursus tu berlaku, kuliah ke, tutorial ke, berapa section. So dekat sini. Jadi timetable output ni ada dekat mana kita slot kursus yang kita createkan dekat sini ke bilik yang kita dah keluarkan dekat sini. Berdasarkan hari dan juga slot waktu hari tersebut lah. So jadi dekat sini kalau kamu tengok dia ada warna putih dan warna hitam. So warna hitam ni sebenarnya kita tak benarkan slot tu masuk dekat situ. So bila kita hidden slot tu sangat penting apabila kita buat auto generate. So bila kita buat auto generate, software ni akan cuba masukkan kita punya slot ataupun properties ataupun punya kursus tu yang kita create dekat tree structure tu ke slot-slot kosong, yang mana slot kosong tu ditandakan dengan warna putih ni lah, available. So dia akan cuba masukkan kat situ berdasarkan properties yang kita setkan. Jadi di kawasan yang warna hitam ni memang dia tak akan masuk lah. So memang dia tak akan masuk kalau kita dah block awal-awal. So jangan terlepas pandang, sebab apa, kemungkinan kita akan ada pakai makmal-makmal daripada FTK, PAS dan sebagainya lah. Jadi makmal tersebut mungkin ada slot yang telah dislotkan oleh fakulti lain, program lain. Jadi kita kena aware. Sebab apa, bila kita keluarkan kita punya room tu kat sini, dia akan automatically start daripada hari Ahad sampai hari Khamis dia akan appear. Jadi mungkin kita nak pakai hari Isnin, hari Ahad saja 8 sampai 10 pagi. Jadi kita slot dekat situ siap-siap, yang lain tu kita kena block. Supaya tak boleh kursus lain masuk lah. Sebab apa, kalau tiba-tiba masuk tempat yang dah ada kursus yang dislot oleh fakulti, so akan ada clash lah. Dekat sini mungkin tak appear kursus fakulti tersebut, tapi bila kita upload ke web, so dia akan clash. Okey, so ni itu structure timetable output. Okey, so data ni ada data apa yang kita telah masukkan dekat tree structure ni. So dia akan appear dekat situlah. So ni banyaklah, nanti saya akan delete semua ni. Kamu akan tengok nanti. Grouping, so grouping yang kita buat nanti. Okey.
Kemudian timetable structure ini yang disetkan oleh PPA. So make sure benda ni kita tak ubah lah. Okey, constraint option, so ni default saja, ikut yang PPA dah setkan. So report ni bila kita auto generate nanti dia akan keluarkan report dekat sini. Mungkin akan appear dekat bawah ni beberapa kursus yang tak boleh masuk. So kita kena tahulah kenapa kursus ni tak boleh dislotkan masuk dekat kita punya timetable output ni. Apa masalah dia? So baca kat sini dia akan beritahu reason of failure. Mungkin bilik tak sesuai, tak ada bilik yang kita nakkan. So kita kena main-main dekat properties dia balik lah. Sebagai contoh, kita generate, tiba-tiba dekat situ dia orang kata tak ada bilik yang kita nak. So mungkin kita setkan BK, bilik kuliah. Rupanya yang ada banyak kosong ni lab. So kita tengok balik lah, lab tu boleh pakai tak. So kalau boleh pakai, kita letak je, kita tukar balik properties kita BK tu kepada lab, nanti dia akan masuk lah kat situ. Okay, so preview and printing, untuk kita print lah. Tapi first kita kena set up page dulu lah. So ni ada masalah sikit. Okay, so ni boleh continue. Kalau keluar macam ni, klik continue je, jangan quit. So print preview dan sebagainya. Page setup ni biasanya you kena set up dulu dia punya printer. Macam saya punya PC ni, default printer dia tu ada masalah sedikit. So memang dia akan keluar macam tu lah, tapi boleh print. Okay, so kita tengok macam mana kita nak bermula. Alright, so ini yang dah ada, saya cuba delete balik. So kita akan create balik. So folder ni kita delete dulu. Okay, ni delete. Yang ni pun kita delete. Yang ni pun kita delete. Ni pun kita delete. So basically macam ni lah, you start fresh macam ni, kosong. Tapi depend lah pada yang masing-masing. Okay, so katakan saya daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. So ini saya punya struktur kurikulum untuk budak ni. So ini DN 2021 akan jadi budak tahun 2. Okay, so ni tahun 2. So yang kami kursus-kursus ni lah. Okay, katakan SEM 1. Okay, jadi budak tahun 2022, budak intake 2022 pun sama, dia akan pakai struktur kurikulum yang sama, tapi kursus yang dia akan ambil adalah kursus dekat sini. Okay, so kita tengok macam ni saya nak masukkan kursus ni dekat kita punya timetable plus ni software. So katakan saya daripada Jabatan Mekanikal. So saya klik kat sini, so create satu folder, letakkan nama JKM, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Kemudian dekat sini kita ada folder lagi, create kan. Okay, DAM 21. Okay, budak tahun 2 lah. Ataupun nak letak 2 DAM GA terus 21 boleh. So budak tahun 2 ni dia ada 4 group lah, sebagai contoh A, B, C, D. Okay, saya letak ni dulu. Okay, nak rename, double klik ataupun you klik F2. Okay, 2 DAM GA 21. Saya create lagi 2 DAM GB 21. Okay, JKM 2 DAM GC 21. GD 21. Okay, sudah ada 4 group. Okay, katakan ini budak tahun 2. Okay, katakan nampak banyak lah pula folder kan. Okay, tak apa, you klik satu lagi, tahun ataupun you letak cohort 21. Katakan you nak buat macam ni lah. Okay, letak lah cohort 21. Okay, yang ni kita boleh movekan dia, tarik tak bawah ni. Okay, dia akan masuk lah bawah ni. Kita tarik je dia tak bawah ni, cohort 21. Okay, ataupun nak letak tahun 2 pun boleh. Okay, you boleh rename balik. Okay, alright. So ni akan jadi satu bawah satu folder lah. So klik ni, saya klik satu lagi, tahun 1. Kemudian bawah folder ni saya nak create 1 DM GA 22. Ni budak tahun 1 grup A. Ni GB 22. PC 22. GD 22. Okay,
Okay, so ni budak tahun 1, budak tahun 2. So boleh refresh lah. So dia akan tukar balik. Alright. Tahun 1, tahun 2. Okay, katakanlah saya nak buat properties budak tahun 1. Okay, so sekarang ni saya nak masukkan kursus. Budak tahun 1 dia akan ambil kursus ni. Okey, ni kursus semua ni lah. So semua benda ni kena ada dekat kamu punya bawah folder tersebut lah. Kamu kena masukkan. Tapi saya tak tunjuk semula. Saya akan ambil 2 sahaja kursus nanti. Okey. Katakan saya nak ambil DM 23003 ni, Engineering Design. Sorry, ni budak tahun 2. Okey, nak budak tahun 1. Budak tahun 1 dia ada algebra, dia ada statik dan sebagainya lah. So katakan saya nak ambil statik DM 13403. Jadi kat sini create folder dulu, DEM 13403 statik. Okey. Okey, so katakan itu statik. Jadi dah bawah statik ni kita kena create properties khusus tersebut. Create properties ataupun section ni, kita ambil section. Add section, add new section. Kita cari course list tersebut, DEM 13403 tadi kan. Kita find. So kita jumpalah statics. Okey, so ni kursus ni. Ini adalah properties kursus tersebut. Jadi untuk masukkan pelajar, kita kena create batch group dulu. Okey, kursus ni batch group mana? So kalau kita tengok kat sini dah ada yang sebelum ni lah. Kita dah create. Ada tak kat situ? Kalau batch tu dah ada, kita just pakai saja. So kat dalam case ni budak tahun 22. So tak ada lagi lah. Jadi kita kena create new lah. Tambah ni, klik tambah. So kita create new PPT. Kita pakai standard PPT 1 DM GA21. Okey. Sorry, GA22 budak tahun 1. Okey, so dah ada batch. So nama section tu pun dah berubah lah, automatik berubah. Jadi kelas ni kelas apa? Kelas start. Okey, kuliah. So kelas ni basically 3 jam. Okey, 3 hours. Ni by default lah, sebab kita dah setting macam tu, dia default. Okey, so section subgroup ni section. Okey, so katakan kita bawah group A tu kita ada 2 section, section 1 dan section 2. Jadi masukkan number section tu dekat sini. Section untuk PPA punya default dia minta kita pakai S1 untuk section 1. Kalau section 2 S2, S3 dan seterusnya lah. Jangan tak penuh. That is the standard yang PPA setkan untuk kita lah. Jadi seterusnya kita tengok lecture number pun boleh lah. Nak letak 1 ke, lecture yang pertama, 2, 3 dan 4 lah. Kalau dia mengajar banyak lah, tak letak pun tak apa. Ok, so room type you boleh letak any type. So any type ni dia akan masuk saja mana-mana bilik bila kita auto generate. Kalaulah you slot kursus ni secara manual, so benda ni tak ada kritikal sangat. Tapi kalau you nak buat auto generate, so benda ni you kena setkan betul-betul lah. Nak masukkan BK ke, so dia akan masukkan mengikut kelas capacity. Ada kelas kita yang 60 orang boleh masuk, ada yang boleh masuk 30, ada yang boleh masuk 80, ada yang boleh masuk 100. Jadi katakan kalau kursus ni digabung section 1 dan section 2 dia jalan serentak, jadi mungkin dah jadi 60 orang. Jadi dia akan carilah bilik yang boleh masuk 60 orang. Okey. So macam kes ni saya letaklah BK, bilik kuliah. Okay, specific room biasanya tak adalah. Kalau you letak specific room, dia akan cari room tu saja. Selagi room tu tak ada kosong, dia tak boleh masuk. Okay, room group ni biasanya tak letak, sebab benda ni kita memang dekat kampus Pagus saja, so dia akan pusing-pusing dekat sini lah. Okay, merge group. Okay, ada merge group tak? Okay, katakanlah kursus ni saya nak jalankan section 1 dan section 2 ni dalam satu room ataupun dalam satu bilik secara serentak. Okay, so kena create merge group lah. Tak ada lagi kat sini merge group yang sebelum ni. So kita boleh delete sebenarnya merge group yang sebelum ni. Kita boleh create yang baru. So saya tambah DM 13403 S1, S2, section 1 dan section 2, dia punya merge group. Okey, so dia automatik lah, dia akan masuk dalam merge group tersebut. Okey, ini penting bila merge group ni, bila kita buat auto generate, kalau kita letakkan kursus yang ada merge group ni, dia akan, bila dia nak masukkan dalam sesuatu slot, dia akan tarik sekali kursus yang dah kita setkan merge group yang sama. Katakan section 1 kita letak benda ni, section 2 kita pun letak merge group yang sama. So dua-dua tu automatik dia akan masuk sekali dalam satu slot yang sama.
Kecuali kalau kita buat manual punya slotting. So itu kita tarik secara manual lah. Okey, itu kita akan tengok kemudian nanti. Kemudian jangan lupa section counted in workload ni kena tanda supaya pensyarah tu dapat beban. So katakan pensyarah yang mengajar ni adalah Haji Suhairi. Okey, so kita boleh find. So Haji Suhairi, A ni adalah PPD. Okey, betul lah ni Haji Suhairi Ismail. Kemudian kita klik add saja. Kemudian close. So properties ni dah keluar kat sini lah. Okey, itu section 1. Jadi saya cakap tadi kursus ni ada dua, section 1 dan section 2 di bawah group yang sama. Jadi apa yang perlu saya buat adalah saya boleh copy dan paste untuk section 2. Ini shortcut dia. Cara yang lain, you klik kat atas ni, you klik baliklah add new section ni. Okey, you cari balik kursus, you buatlah. Boleh sahaja macam tu, ataupun nak shortcut you klik kat situ, Ctrl C, letak atas ni Ctrl V, so dia automatic keluar kat bawah ni. Satu lagi, tapi kena ingat bila you paste tu, dia akan paste benda yang sama. Dia akan ubah pada number of lecturer ni sahaja. Jadi kalau orang khusus ataupun section 2 ni orang lain, so you tukarlah pensyarah lain. Okey, so ni kena tukar. Bila you buat ni, you kena letak nombor section 2 baru tak keliru. So merge group ni terpakai tak? Terpakai. Sebab dia kursus yang akan berjalan serentak. Jadi kita biarkan dia kat situ. Pensyarah yang mengajar Haji Suhairi juga, sebab dia jalan sekali, kita update sahaja. Okey, so itu dua cara. Okey, so itu kursus ni. So kalau kamu tengok benda yang saya masukkan ni dah ada dekat bawah ni. Dia dah appear dekat bawah ni. Jadi bila dia dah appear dekat sini, maksudnya kursus ni masih belum dislotkan, not assigned daripada mana-mana slot lagi. Dekat timetable output kita ni dah jadi kosong tadi. So saya setkan balik ni sebagai right click, include include slot all in the time slot and after. So dia akan jadi putih lah. So maksudnya semua slot ni available. Okay, okay, so kita cuba availablekan semua slot. Okay, so semua benda jadi available slot ni boleh diguna pakai semualah. Okay, so itu seluruh kursus yang kita ni. Okay, saya tambah lagi kursus lain. Okay, satu lagi kursus saya nak cuba letak. Contohlah saya ambil Algebra ni dia ada kuliah dan tutorial. Tengok saya buat macam mana. Biasanya DM 13003 Okey, kita buat folder dulu. DM 13003. Okey, klik OK. Kemudian dekat sini kita tambah, cari DM 13003. So kita jumpa algebra. So kursus ni basically adalah kursus yang sebelum ni kursus ni ada kuliah dan tutorial, 2 jam. So dia ada kuliah, dia ada tutorial. Okey, katakanlah dia ada kuliah dan tutorial. Okey, alright. So batch group budak mana? Budak tadilah, budak yang sama. Kita cari balik 22 tadi. Mana 22 tadi? Ni group A 22 section. Katakan ini pun section 1. Tapi kalau untuk kursus serve, kita refer kepada data yang diberikan oleh jabatan yang serve kita lah. Section berapa? Kadang-kadang section 10, section 12, section 13. So kita kena masukkan sama lah. Class type, katakan yang ni kuliah dia 2 jam ni. Okey, kuliah dia 2 jam. Satu room, letak BK. Okey, room group dia ada merge tak? So katakanlah benda ni tak ada merge. Okey, so kata tak ada merge, biarkan kosong sahaja. Okey, so section count. Okey, pensyarah yang akan mengajar ni siapa? Kita letak je lah siapa yang daripada JSM. Yang biasa ajar ni siapa? Taklah catakan Nu'ain. Kita letak je Nu'ain. Okey, so add, kemudian close. Okey, so ni untuk algebra. So biasanya kan yang ni kita setkan dia sebagai kuliah tadi kan. So kita boleh letakkan dia juga folder kuliah.
ataupun letak K saja pun okey, tak ada masalah. So kita boleh tarik dia, masukkan bawah kuliah ni. Algebra lagi, kita letak tutorial. Okey, so boleh kita copy, letak bawah ni pun boleh, tak ada masalah. So kita kena edit balik lah yang bawah tutorial ni. So jadikan benda ni sebagai tutorial. Pensyarah yang sama. Syarah yang sama tapi pada waktu yang berbeza. Okey, tutorial T. So tutorial dia pun 2 jam sebagai contoh lah. Okey. Okey, so pensyarah yang sama kita tak perlu ubah lah kat sini. Kalau pensyarah lain, so mungkin kita letak ajar Hafizah. Okey, right, untuk tutorial ajar Hafizah yang akan ajar sebagai contoh. So kita update lah. So dia akan appear kat sini lah. Okey, kuliah tutorial. So kursus ni dia akan berada pada waktu yang berbeza lah. Kuliah pada waktu lain, tutorial pada waktu lain. Sebagai contoh dia. Okey, alright. So itu kursus, 2 kursus. Okey, katakan you dah buat sampai habis kursus ni. Contoh lah, yang ada berapa kursus ni, banyak semua ni. Semua dah ada appear bawah group A. Lepas tu you pergi pada group B pula. So cara dia, you boleh ulang step yang sama yang saya tunjuk dekat group A. Ataupun shortcut dia ni, Ctrl C, letak kat B, Ctrl V. So dia akan copy yang ke atas ni. Jadi mudah sikit je. Cuma kena ingatkan dekat sini dia akan maintain properties yang sama. Jadi you kena buat editing balik. Edit sikit lah. Nak senang sangat tak boleh juga. So double click. So bash ni of course lah berbeza sebab ni bash budak group B. So kita kena tambah satu lagi lah. Okay, ppt DAM GP 22. Okey, so ni group B. Okey, so dia dah ada bash kat sini. So ni section group B, section 3 lah. Section 3 kuliah. Okey, tak kisahlah. Okey, katakan pensyarah yang sama, update saja. Yes. So dia akan ada ni pun sama, kita kena edit balik. Tukar balik kita punya bash, cari tadi bash kita. Section 3 tutorial 2 jam BK dan sebagainya. Pensyarah pun orang yang sama. Jadi kita update. Okey, cuma kat sini kita tengok mungkin kelas ni, okey lah, tak apalah, kelas ni tak jalan secara serentak ataupun nak jalankan dia secara serentak pun boleh. Tutorial ni dengan tutorial ni jalan serentak. Bagi contoh saya buat macam ni. Double klik balik. So saya nak jalankan tutorial section 1, section 3, section 1 dan section 3 ni serentak. Section 1 dan section 3 ni jalan serentak tutorial dia. So saya create lah merge group DAM 1303 S1 S3. Okey, alright, klik OK. So update. So dekat sini pun kita kena letak lah dia punya merge group ni DAM. Okey, kita masukkan balik. So kita update balik. So dia akan jalan serentak lah. Okey, so kuliah ni tak nak jalan serentak sebagai contoh, biar je macam tu. Okey, so tu algebra. Kemudian untuk statik pun sama, kita boleh copy dan paste. Okey, benda yang sama. Itu saja property yang akan buat sampailah complete semua yang kita nak masukkan kat sini sampai complete. Okey, kalau kamu perasan dekat sini timetable output ni kosong, data sudah ada lah yang terkini ni. Course list yang kita dah masukkan, course yang terkini yang kita dah masukkan, ini dia. So you boleh double check kat sini, betul tak course yang saya dah masukkan ni sama dengan struktur kurikulum. So ni very critical. So ni mesti dicek you dah masuk kursus yang kat sini tak? Semua kursus ni dah ada tak dekat kita punya batch? Betul tak? Okey, lecture list. Okey, pensyarah kita semua dah ada tak? Boleh monitor berapa dah load pensyarah kita dekat sini. Merge list. Merge list dia panjang sikit lah. So yang ni yang terkini ada yang ni. Kalau yang you dah masukkan dia akan dekat sini. Yang ni yang lama ni, yang banyak-banyak ni, semua yang kosong merge ni maksudnya yang lama. So yang kita tak pakai. Yang baru okey dah ada dia punya data. Okey, alright. So itu untuk kita punya create structure. Okey, so katakanlah next kita nak slot secara manual. Katakan ada beberapa pensyarah ni kita kena slot secara manual. Contohlah algebra ni, tutorial ni kita nak slot secara manual. Tu kita pergi kat timetable output, kita cari bilik mana yang kita nak slot.
Hari apa? Contohlah hari Isnin pukul 8 sampai pukul 10. Okey, kita nak masukkan. Contohlah kita nak masukkan dekat PG PG DK ataupun BK1. Okey, PG BK1 GS. Okey, double klik, pukul 8 lah katakan. Kita nak masukkan mana? Tutorial ni kan, Makjid Nafisah. Okey, kita masukkan. Tengok, kita boleh tengok betul ke tak betul ni. Okey, section 1 betul. Okey, masukkan. Okey, kita klik add. Dia tanya, the section you are about to add has other section that merge into the same slot. Do you want to add this section as well? Yes. Sebab kita memang dah letak dua-dua section tersebut ada merge group dia. Tapi merge group ni kena ingat make sure betul khusus yang nak di-mergekan sekali. Sebab kalau tersilap dia akan tarik khusus yang silap masuk lah. Okey, so dia dah masuk dekat sini. So you boleh lock lah. Bila dia dah masuk, okey, lock terus. Lock course in slot. So bila dah lock ni, dia tak akan keluar lagi lah. So sebab kalau you tak lock, bila kita buat auto generate, khusus tu dia akan keluarkan balik. Dia akan masukkan khusus lain yang lebih sesuai lah dekat situ, mengikut properties. Alright, so tu cara nak slotting. So bila you tengok kat sini dah berkurang lah. Okay, so kita cari lagi hari lain. Contoh hari Rabu, kita letak dekat DK. Okay, Cipra. Yes, okay. So tu kita dah add slot. Okay, so kita pun lock course in the room, in the slot. Okay. Okay, katakan ada banyak lagi kursus kat sini. Okay, ini satu jabatan je. Satu jabatan ni tak habis ni. Okay, tak siap lagi lah. So ada katakan dah ada 5 jabatan. So you akan ada banyak lah slot kat sini. Okay, so sekarang ni bila kita nak generate, okay, bila kita nak generate table output ni, so ni tempat kita slot lah. So data ni kita boleh tengok data yang kita dah masukkan, cost list, action list, merge list, same time macam ni, dan data ni lah. Okay, so table output ni dekat sini structure ni kita boleh double check betul tak kursus yang kita dah masuk. Kemudian nanti dekat sini semua kursus yang kita dah masuk kat sini, pastikan semua di slot masuk ke timetable output. Tak ada satu pun tinggal dekat sini. Kalau dah ada tinggal dekat sini, maksudnya kursus tu tak boleh masuk. Jadi benda tu tak akan appear lah dalam jadual pelajar nanti. Okay.